kepada Allah SWT. Sebelum kita saya nak, mungkin ramai dah tahu kot Ustaz Harun pergi ke umrah kita doakan agar mereka beliau insyaAllah sepasukan semua dapat menunaikan umrah dan dapat menerima umrah tersebut dengan umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita semua insyaAllah moga-moga Allah memberkati dan suatu hari diundang untuk pergi ke umrah kalau dia insyaAllah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila as-sawa'is sabil. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 الجلال والإكرام
افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. Amin ya Rabbal. Tadi tak sinkronis lagi Tak apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. InsyaAllah hari ini kita akan masuk bukan solat jamaah kasar, insyaAllah. Saya diminta oleh Ustaz Harun untuk cover berikutnya, hal-hal berkaitan dengan kematian. Jadi insyaAllah saya ada tokok tambah sedikit. Kalau siapa nak letakkan dalam nota, boleh letakkan dalam nota. Cuma hari ini topik-topiknya agak berat sedikit, berat sedikit lah, macam beratnya badannya saya lah. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan diberikan kemudahan, insyaAllah. Kita lihat pada bab Nuzriyah. Okey, okay. Nuzriyah, okay, dalam perihal wasiat, hibbah, hadiah, nuzriyah, wasiyah, ini semua adalah berkaitan dengan harta peninggalan. Okay? Tapi kalau kita dalam bahasa Melayu, semuanya main baik hadiah je lah, hadiah, ini hadiah pada kau. Tapi bahasa Arab dia ada berbeza. Hibah pun hadiah, hadiah pun hadiah, tapi berbeza berlakunya. Sama ada berlakunya ketika si mati masih hidup ataupun selepas dia dah wafat lah, dia dah meninggal, dan pewaris tu dapat ketika ataupun sesudah si mati tu, maknanya penseping yang meninggalkan harta tersebut. Okay? Jadi ada perbezaan tu. Nazar pada asalnya adalah pengakuan bersumpah bahawa seseorang akan melakukan sesuatu apabila tiba satu-satu masa atau apabila berlaku satu-satu peristiwa. Tak semestinya mati. Contoh, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak kat sini, ibu-ibu, bapa-bapa bersumpah. Contoh, bila selalu orang bernazar, kebiasaan orang bernazar bila dapat anak, nakkan satu kejayaan, ataupun kedudukan. Contoh, ini beri contoh boleh dapat terang. Kalau Alhamdulillah, kalau saya contoh, saya dapat berita gembira bahawa isteri saya mengandung, tapi belum tahu lagi anak lelaki anak perempuan. Saya bernazar, ini contoh kalau nazar betul sebut dah jatuh. Ini contoh saja. Saya bernazar kalau saya dapat anak lelaki, dapat anak lelaki, dan insya-Allah anak lelaki itu apabila dilahirkan sihat, maka saya akan bernazar untuk beri makan kepada kelas NBL ni. Nasi kuning ayam siko. Contoh. Bila dia itulah, tapi saya tak ada. Ini contoh. Bila betul anak tu dilahirkan lelaki dan anak itu sihat, maka ketika itu nazar itu jatuh dan saya kena tunaikan nazar tersebut. Kerana nazar tu bersumpah. Bersumpah. Ataupun contoh, kalau saya dapat promotion, naik grade dengan naik gaji, maka mungkin saya belanja semua yang berada dalam kelas ni pergi umrah. Contoh, tapi tak berlaku. Belum pergi umrah 50 tahun yang akan datang. Contoh. Makanya benda tu sekarang 50 tahun masih lagi hidup kan orang ramai. Masya-Allah, kena Amin. Maka apabila benda itu berlaku, maka hendaklah dia tunaikan nazar tersebut, kerana bersumpah. Cuma dari sudut istilah adalah nazar dibuat oleh seseorang untuk menyerahkan sebahagian atau keseluruhan hartanya sebelum kematiannya kepada pihak lain. Contoh, itu khusus nuzriyah. Kalau nazar secara umum dia bersumpah. Kalau nuzriyah maknanya dia berniat untuk menyerahkan hartanya sama ada sebahagian atau sepenuhnya kepada sesiapa yang dia telah bersumpah nak berikan.
Dan nuzriah ini adalah dia boleh jadi jatuh hukum harus, boleh jatuh hukum wajib, boleh jadi hukum haram. Haram jika dia buat nuzriah apabila contoh waris yang dia tinggalkan itu 1 sen pun tak dapat, kerana itu adalah kezaliman. Nuzriah ni tak boleh kasih banyak-banyak, bukan tak boleh kasih banyak-banyak. Yang penting orang-orang yang kita tinggalkan tu mesti dapat juga bahagian dia juga. Menjadi harus seperti biasa. Kalau saya nazar sebahagian daripada harta saya, mungkin dalam bank saya ada 10,000 untuk letakkan Masjidil Salam contoh. Ataupun yang menjadi wajib apabila dia nazar tersebut, macam saya katakan di lidah niat. Contoh sebelum aku mati, okay, aku nak bernazar bahawa harta aku ni diberikan kepada masjid contoh. Maka bila dia meninggal, maka wajib ditunaikan. Jadi kena tunaikan. Jika orang yang dah bernazar, ahli waris tak tunaikan, apa hukumnya? Hukum menjadi haram. Menjadi haram kenapa? Tidak menunaikan nuzrah tersebut. Pernah berlaku, saya tak silap saya, sama ada 1999, waktu itu masa lagi Mufti Syed Ihsan Semik, berlakunya perebutan harta. Arwahnya dan berikan nuzriah untuk memberikan sebahagian hartanya untuk sama ada masjid ataupun persatuan, lebih kurang macam itu. Jadi ahli keluarga dia, sultan ahli keluarga dia semua ada berada, orang yang ada duit, tapi dia fight dekat court untuk dapatkan harta si arwahnya. Dia bawa, yang saya tahu akhirnya maaf katalah Mufti kalah. Tapi Mufti kata tak apa, saya berjuang kerana hak. Ke mahkamah dunia dia menang, tapi mahkamah akhirat dia jawab. Pasal apa? Kesiannya bapa dia dah nuzriahkan, tapi perkara tersebut tak ditunaikan, tak dapat tunaikan kerana anak-anak berebut harta. Jadi itu pentingnya lah. Baik, secara umumnya nazar, tuan-tuan, ibu-ibu, kakak-kakak kat sini, abang-abang, kalau nazar harus ditunaikan nazar tersebut lah. Okey, contoh anak-anak PAS periksa dapat masuk contohlah dapat masuk secondary, normal akademik ke, express ke, bercukur dan nazar. Yang bernazar at least nak bawa anak pergi umrah, kena buat. Okay, selagi mana tak buat, kita hutang dengan Allah SWT. Okay, boleh jelas insyaAllah. Okay, kenapa nazar ini wajib ditunaikan? Kerana dalam surah Al-Hajj, pada Auzubillahi minasyaitanir wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Dan juga sabda Nabi SAW, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Yang bermaksud barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah SWT, maka hendaklah dia menyempurnakan. Okay, makanya hukum ini adalah siapa yang dah bernazar haruslah ditunaikan nazar tersebut. Bila nazar itu gugur, bila tak terlaksana, tak, nazar itu gugur bila? Saya bernazar tapi saya tak perlu nazar tersebut, saya tak payah nak buat nazar tersebut. Apabila yang kita hajatkan tu tak sampai lah. Contoh saya nak anak lelaki, dapat anak perempuan, tak sempurna kan? Ataupun maaf kata dah minta anak dilahirkan anak lelaki, contoh lah, ni contoh saja, minta sihat tapi dia kurang sifat, maknanya gugur lah. Ataupun minta promotion tak naik gaji tapi tak naik promotion, macam mana gitu salah, naik pangkat gaji tak naik, kerja makin bertambah gaji tak naik, itu maka gugur, gugur dia punya nazar tersebut. Tapi kalau apa yang dihajatkan tertunai, maka nazar itu harus ditunaikan. Syarat-syarat sah nuzriah dalam Islam yang pertama adalah ia dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang lelaki Muslim. Ini nuzriah, kembali perkataan nuzriah. Nazar mana yang dari kita sumpah secara umumnya. Nuzriah ini khusus perkataan ini, maknanya dia penyerahan harta yang dihajatkan selepas kematiannya. Ia dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang lelaki Muslim yang adil dan tidak fasik. Maknanya dan senang kata dia mesti ada documentation. Dia kalau verbal dalam mazhab Syafi'i dengan Hambali tak terima. Pasal apa yang dia verbal ataupun apa yang dia simpan dalam hati dia tak dengar orang tak tahu, maka dia harus disaksikan.
Kalau nuzriah, kalau nazar tu dia dengan Allah Ta'ala dia kena sebut. Nuzriah dia nak kena pen down apa yang dia nuzriahkan. Menjelaskan satu tempoh yang tertentu sebelum kematian agar nuzriah tersebut terlaksana. Biasanya ia adalah 3 hari sebelum kematian dilampirkan bersama contoh pengakuan nuzriah. Maknanya contohlah ada penyerahan, ada pemberitahuan kepada ahli keluarga, ahli waris bahawa ni mak atau mak abah dah buat ni. Ni harus ditunaikan. Yang ketiga, untuk mengungkap lagi nuzriah yang telah dibuat di sisi undang-undang negara. Contohnya di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia, seseorang boleh mendapatkan khidmat peguam untuk mengesahkan atau membuat akuan bersumpah statutory declaration atas nuzriah tersebut. Maknanya dia boleh ada endorsement daripada law firm untuk mengatakan benda ni valid dan harus dilakukan. Dan di Singapura, mestilah mereka yang, kalau harta, orang yang ada harta ni, dia mestilah orang yang mesti 21 tahun ke atas. Maknanya orang tu dah ada hak atas diri dia lah. Kalau dia masih anak-anak, maka dia belum lagi. Contoh anak kecil kita, apa saya nak nuzriah, contoh. Tak kira, budak tu belum balik, belum lagi sampai dia punya ni. Dia tak tahu apa maksud nuzriah. Tapi bila orang yang dah meningkat dewasa, dah faham, maka diambil setiap kata-kata tersebut. Yang kelima, tidak menzalimi ahli waris yang seharusnya dapat mewarisi harta pusaka. Maknanya, contoh dia kata, harta abah semua abah nuzriahkan. Anak semua gigit jari. Apa? Tak ada harta pusaka? Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Ni harta semua bapak kasih semua kepada masjid, contoh. Apa lagi? Bapak kasih, tak ada. Maka perkara tersebut tidak boleh menzalim. Dia boleh dilakukan, cuma makruh. Kerana apa? Menzalimi ahli waris. Kecuali dia ada selalu mesti ada exceptional. Kecuali anak-anak dia well to do-nya, bapaknya harta pun tak ada, akunya harta dah cukup lah. Ada dekat Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkistan, Uzbekistan, Setan pun ada negara. Itu boleh. Itu kaya. Tak apa, abang nak sediakan apa? Kerana nuzriah yang dilakukan tersebut akan menembuslah apa yang kekurangan dekat akhirat nanti dia dapatlah. Kerana nuzriah ni nama je nuzriah, maksudnya dia nak bagi hadiah. Hadiah tu tersebut, bila berlaku hadiah tersebut, bila dia dah mati. Dia hidup belum lagi. Dah mati baru dia baru pindah milik sempurna daripada si mati kepada penjagaan orang lain. Itu bukan penjagaan, kepada bertukar milik hak si mati kepada milik yang dia nuzriahkan. Itu beza dia. Okey, boleh faham? Ada soalan sebelum saya teruskan? Okey. Buat masih tak ada orang yang nak nuzriahkan kepada saya, tak ada? Ada, alhamdulillah. Kalau ada, kita boleh PM tepi, boleh jumpa nanti. Boleh tak orang luar dapat nuzriah atau dapat harta pusaka? Bolehlah, wasiat lah. Wasiat. Dia boleh hibah, boleh wasiat. Okay? Saya nak wasiat kepada Ustaz Syafat, 1/3 dia berharta saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nazar ke nuzriah? Nazar yang macam saya katakan tadi, saya tak sertakan dalam sini kerana dia very lengthy. Kalau mazhab Syafi'i Hambali, nazar itu wajib disebut, harus disebut. Tetapi kalau mazhab Maliki, dia kata tak perlu sebut pasal dia menggunakan satu ayat tu yang Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku dalam hati kita. Maknanya kita kata apa nak nazar lah, dah berlaku. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau kita kata aku nazar kalau anakku sihat, contoh anakku sihat daripada sakit, aku nazar nak sembelih 2 kambing, maka nazar tersebut dah jatuh. Jadi jangan main-main dengan nazar lah. Tapi kalau nuzriah lebih kepada bertulis. Kerana apa? Kalau dia nuzriahkan, dia niatkan, tapi orang tak tahu dia bertulis. Kerana harta yang selalu nuzriah ni orang yang berharta banyak. Jadi nak kena pasal
Nuzriah ni tak semestinya 1/3. Wasiat 1/3. Kalau saya nak wasiatkan kan, saya ada anak saudara, anak tiri, dia tak dapat harta daripada faraid, saya nak kasih dia 1/3. Tapi Nuzriah boleh setengah harta dia, boleh kasih. Ya? Okay. Bagi mereka yang ingin menarik kembali Nuzriahnya sebelum tiba waktu yang telah ditetapkan itu, ia hendaklah membayar kafarah, mana yang kena bayar penalti dia dengan perkara-perkara tersebut, memberi makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa dimakan olehnya. Okay. Contoh, orang fakir miskin tu dia makan KFC. Contoh je. Maka nak bagi berikan makan KFC single box satu, 10 orang kena bagi 10 orang makan single box. Ini contoh. Atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Pakaian pakaian sempurna. Jangan belikan dia ni swimsuit. Itu tak pakaian sempurna. Main pakaian. Swimsuit tu bukan pakaian. Ataupun belikan dia celana sodondong sebenarnya. Itu tak kira. Pakaian sempurna maknanya pakaian kita pergi buat bertugas ke bekerja atau pakaian sehari kita. Baju butterfly boleh tak? Kalau kebiasaan dia pakai baju butterfly, belikanlah. Yang seterusnya, berpuasa 3 hari jika ketiga-tiga perkara di atas tidak dapat dilakukan, maka perkara lain dia tak mampu nak berikan makan, maka ataupun berikan pakaian, maka dia haruslah berpuasa 3 hari untuk menarik balik dia punya nuzriah dia. Okay. Selagi mana belum nuzriah itu belum apa yang dia niatkan tu dia belum berlaku. Kalau dah berlaku maka dia akan teruskan apa yang dia nuzriahkan. Okey? Boleh? Ada soalan jelas okey. Ini penting ni saya alamat ni. Seorang kata saya joint tenancy ini fatwa ni. Tak apalah, kita cubalah pelan-pelan. Cuba pelan-pelan. Penting joint tenancy ni kerana apa? Kita harus tahu kerana selalunya perbuatan harta hari ini kita ada sedikit fokus dan kita ambil pelan-pelan lah pasal saya punya topik ni berat-berat. Ustaznya Harun ni topik mati. Saya punya topik selepas mati ni ada lagi pening kepala. Okey. Seterusnya tentang joint tenancy ataupun tenancy in common. Okey, dua perkara. Saya tak dapat nak jelaskan dalam bahasa Melayu kerana bahasa Melayu dia punya, kalau kita alih bahasa, kataan joint tenancy dengan tenancy in common sama je. So saya terpaksa gunakan perkataan bahasa orang putih. Apa beza joint tenancy dengan tenancy in common? Kenapa benda ini berlaku dalam fatwa MUIS? Kerana benda ini menjadi perebutan antara waris dengan adik-beradik, si mati, waris si mati dan juga isteri. Contoh isteri si mati. Berlaku kerana apa? Bila si mati meninggalkan seorang isteri dan juga anak-anak, contoh adik-beradik si mati berebut atas harta yang dimiliki oleh rumah. Apa yang berlaku adalah bila si isteri itu yang bila kehilangan mata pencarian, makanya dia harus bekerja. Jadi rumah dituntut oleh adik-beradik si mati. Kerana apa? Isteri yang kita sayang-sayang, berapa dia dapat? 1/8, sikit aja. Sekarang isteri 1/8 aja. Anak 1/2. Kalau lelaki 2, anak perempuan 1. Anak lagi dapat banyak daripada isteri. Kita yang sibuk melahirkan dia, besarkan dia, dia yang dapat banyak. Okay? Kena faham bahawa dalam Islam ni dia tak zalim. Apa yang Allah Ta'ala letakkan betul. Kenapa? Orang yang dapat banyak harus menanggung orang yang dapat sikit. Itu pentingnya. Dia tak perlu tukar balik. Ada orang macam feminis, wanita yang kata, tak adil kerana apa? Faraid ni. Kerana apa? Kita anak perempuan yang jaga mak bapak, dia yang berapa banyak abang. Jenguk pun tak pernah, campak dia pun tak pernah. Itu salah tu. Yang patutnya yang jaga lelaki.
tapi dia tak mampu lagi, dia tak mampu nak nak jaga, adik perempuan jaga, dia sepatutnya sumbang daripada segi wang ataupun sekali-sekala ambil lah. Okay? Saya ambil contoh lah. Mak saya duduk dengan kakak saya. Bila mak kena pergi hospital, kita take turn. Pasal kakak tak bernikah, kakak tak berumah tangga, jadi kita take turn. Walaupun pada dasarnya boleh dia kakak yang hantar pergi hospital, tapi kita take turn. Nanti ada satu kakak kata, "Oi, siapa nak hantar mak?" Bukan in a good way lah. Siapa punya turn hantar mak? Okey, kita ambil cuti lah, hantar mak. Dan bulanan campak-campak lah. Sedikit pun insyaAllah kita campak, berkat ada. Jadi orang yang dapat banyak sebenarnya dia harus menanggung orang yang dapat sikit. Contoh dia ada adik wanita, adik perempuan yang belum kahwin tapi jaga mak dia. Dia jangan ingat tentang aku dapat banyak daripada engkau, tapi aku tanya aku dapat ni abang. Sekarang mak dah tak ada, kau duduk dengan abang. Contoh kalau isteri kata okey lah, isteri pun nak kena mainkan peranan. Okay? Ketika itu, okay, yang berlakunya sekarang adalah apabila si mati meninggalkan isteri, adik-beradik tuntut hak, dan isteri mempunyai kepayahan untuk cari rumah. Lagi-lagi bila dia dah apply BTO 2 kali. First house dia dah jual, dia beli lagi satu BTO. Dia dah tak boleh BTO lagi. BTO kan dia boleh dapat murah sikit lah, maknanya dia dapat grant or whatever lah. Tapi kalau dia beli yang resale house, perlukan cash, dia tak ada cash. Jadi bila rumah tu jual, dia nak duduk mana? Keselamatannya macam mana? Itu sebab akhirnya MUIS memberikan fatwa. Fatwa ada 2 kali, 1997 dan 2008. Fatwa pertama, bila joint tenancy atau tenancy in common, okay, ni saya cakap rumah, nanti boleh kita tengok table slide. Suami 50%, isteri 50%. Bila suami mati, isteri tetap dapat 50% daripada harga jualan rumah. Lagi 50% pergi mana? Anak. Faraid. 1997 punya fatwa. 2008 fatwa yang baru, kalau suami meninggal atau isteri meninggal, maka dia vaporize, hilang dia punya hak 50% tu. Yang hidup ambil 100%. Okay? Tapi ada kegeseran kat situ juga. Kerana apa? Si mati, adik-beradik si mati tuntut hak. Tuntut hak. Dan finally dikuatkuasakan oleh I think HDB dan CPF. I think saya rasa authority lah mengatakan tak, hanya yang hidup dapat survivorship fully owned. Maknanya kalau meninggal dia dapat, ahli waris tak dituntut. Kalau fight kat mahkamah pun tak akan menang. Tetapi kena buat sign awal-awal lah. Okay, peningan. Jadi benda ni tak berlaku ketika Islam dahulu. Okay, Islam dulu ada namanya syarikat, musyarakah. Musyarakah ni maknanya join lah, macam syarikat. Okay, business partner 50%. So kalau yang satu owner dia mati, maknanya owner yang mati tu kekal hak dia 50% pergi kepada ahli waris. Yang hidup kekal. Tapi benda ni tak boleh samakan dengan joint tenancy dan tenancy in common. Kalau tak, makanya lagi 50% tu boleh diraih oleh ahli waris yang lain. So benda-benda ini adalah kerja Islam bantuan, dan kita kena faham betul agar tidak ada pihak-pihak yang teraniaya. Kita tengok balik slide yang saya kumpulkan, insyaAllah. Mereka bagi pemilikan bersama joint tenancy bermaksud mereka telah menyatakan hasrat mereka bahawa harta bersama kekal dimiliki sepenuhnya oleh penyewa bersama yang masih hidup selepas kematian mereka. Setiap penyewa bersama sedar bahawa kepentingan mereka dalam hal itu terhenti apabila kematian. Maknanya antara satu mati, hak dia terus vaporize, dah tak ada lagi, pergi kepada yang hidup.
penyewa bersama ataupun pemilikan bersama tidak perlu lagi membuat sebarang dokumen tambahan. Ini the final one. Dia tak perlu lagi di mana dia tak buat lagi extra dokumen. Okay? Maka kekal. Kalau jadi, tapi jangan pula upah orang tu bunuh suami saya. Suami saya. Kejam tu. Itu kejam. Macam saya katakan lah, mahkamah dunia dia lepas lah, mahkamah akhirat dia tak lepas. Kan? Ada. Tak berlaku kat Singapura lah, saya tak tahu. Tapi saya pernah baca satu dokumen ni. Dia berlaku dekat Amerika. Okay? Dia upah orang untuk bunuh suami dia. Tetap assassinate lah Tapi yang bagusnya, orang yang upahan ni, dia kelentong sama isteri dia. Dia kasih tahu dengan suami dia, isteri kau, upah aku nak bunuh kau. Kalau kau bayar aku boleh ambil gambar kau mati action, tapi kau bayar aku juga. Jadi dia ambil dua-dua duit, dia lepas lah. Jadi bila sampai masa dia bidik-bidik anugerah pula. Bidik-bidik dikebumikan, kan? Lepas tu bila time nak tuntut harta, suami dia keluar. Maka isteri dia pula kena masuk jail lah. Baru dia terlepas. Okay? Itu kecoh lah. Maknanya kadang-kadang pandai-pandai tupai melompat. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Okay? Maknanya kadang-kadang kita ada niat intention yang tak baik. Okay? Allah Ta'ala lebih menguasai, mengetahui. Kadang-kadang dia kenakan kita balik. Jadi kena fair dan jujur. Seterusnya, kontrak penyewaan atau tenancy improvement. Saya gunakan istilah dua-dua lah. Kalau bahasa Melayu tak kena, saya ambil bahasa orang putih. Mereka telah menyatakan hasrat mereka untuk memiliki sebahagian daripada harta bersama. Maknanya 50% kekal 50% kepada yang lagi satu punya hak bersama, sama ada suami atau isteri. Maka bahagian mereka menjadi sebahagian daripada harta pusaka mereka selepas kematian mereka. Maknanya apa? Kalau meninggal, tetap 50% tu, 100% tu dibagi dua, 50% bagi isteri, 50% bagi suami. Maka nanti siapa-siapa yang ahli waris boleh dapat harta tersebut. Okay? Tetapi macam saya katakan tadi, okay, fatwa yang terkini, maknanya kalau antara spouse yang meninggal, pasangan yang meninggal, pasangan yang hidup akan mendapat sepenuhnya harta. Contoh rumah lah, hak kuasa pada rumah tersebut. Perkara ini perlukan revision lah, saya kongsikan aja. Ni lah. Saya tak perlulah nak cakap survivorship semua. Tapi saya terangkan jelas okay? Ini memerlukan fatwa lah. Alhamdulillah kita ada banyak fatwa. Dan fatwa ni bukan keluar daripada satu orang Di dalam Council of Fatwa, okay? Malaysian Council tu ada banyak ustaz lah. Di antara Mufti Syed Kemin, Dr. Fadris, Dr. Naziruddin, dan a few ustaz, Dr. Firdaus Yahya, banyak. They will sit inside this council, akan ambil satu problem ni, mereka akan try to relate. Ada hukum-hukum yang tak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Benda sekarang berlaku pada zaman sekarang. Jadi macam mana mereka boleh relate dengan hukum agama agar benda ni boleh dilaksanakan, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Tetapi dalam masa yang, contoh saya katakan, apabila seseorang itu, contoh dia memang berharta, dan bila dia meninggal dunia, dia ada harta rumah, dan isteri dia pun berharta, okay? Itu kembali kepada dia punya pasangan dia, sama ada nak jalankan hukum faraid. Itu boleh. Dia boleh nominate untuk lakukan hukum faraid. Walaupun benda tu ada, tapi dia boleh macam counter balik untuk diberikan faraid. Itu kepulangan, itu terpulang pada dia lah. Contoh, dia ada harta, dia ada rumah kondo. So bila suami dia meninggal, dia kata aku dah tak perlu nak tinggal kondo lagi lah. Aku punya rumah biasa. Dia jual rumah kondo dia, 50% dia ambil. Contoh kondo, sekarang 100 juta lah. 1 juta. Bila dia 1.2 lebih kurang itu, dia dapat jual, dia kasih 600,000, 700,000 bagi.
So dia ambil 600,000, dia beli rumah, rumah 5 room contoh. Lagi 600,000 dia kasih kepada ahli waris. Itu terbaik lah, kerana dia dapat hak dia dan dia dapat menyempurnakan hak bagi ahli waris yang lain. Mungkin adik-beradik yang lain pun ada yang kurang berharta, maka dia membantu, dia dapat dan dia membantu juga. Tetapi kalau antara salah satu, pilih yang mana? Of course lah, kita melihat kepada akhafud dararain, mana yang satu lebih dapat darurat. Pasal kalau ahli keluarga yang lain dah ada rumah, tapi isteri ni kalau dia jual rumah tersebut, mungkin dia dah tak tempat nak tinggal, berempat lah. Maka ketika itu dia Islam meletakkan bahawa orang yang dapat menanggung darurat yang lebih, maka dia perlu diberikan hak dia. Makanya yang tadi itu saya katakan lah, maka dia dapat rumah hak sempurnanya lah. Okey, berat-berat topik hari ini, tapi boleh lah insyaAllah. Iddah, dia bukan nama orang. Iddah, iddah, ain dan ta marfuqa. Iddah bermaksud ialah menunggu bagi seseorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum dia bernikah dengan lelaki lain. Masa iddah untuk memberikan kesempatan pada bekas suaminya sama ada dia akan dirujuk atau tidak. Orang yang dah dilafazkan cerai, sama ada iddah itu dia memberikan masa untuk dia rujuk balik ataupun tidak dirujuk balik. Kerana apa? Kerana masa iddah itu untuk memastikan bahawa sama ada tak kandungan dia, ada tak anak dalam kandungan dia. Okey. Iddah umum sehingga 3 kali bersih dari haid, salasata quru, dalam bahasa ayat Quran. Maka quru ni cycle. Sama ada cycle dia bersih ataupun haid. 3 cycle of clean, dia datang dia menses balik, dia tengok ada ke tak dia. Kerana apa? Dalam masa 3 kali itu, kalau dia tak datang haid, maknanya dia ada kandungan dalam anak dia. Maknanya sebelum suami meninggal, mungkin dia ada kandungan dengan suami yang meninggal. Jadi dia kena pastikan yang dia bersih 3 kali dan dia datang haid 3 kali. Yang kedua, iddah bagi yang sedang mengandung sehinggalah setelah melahirkan anak itu, kerana memastikan anak yang kandungan itu adalah boleh diberikan kepada bapa dia. Kalau misalnya belum habis iddah, dia dah kahwin dengan orang lain, satu dia melanggar perintah Allah SWT. Yang kedua, takut dapat anak, kecuali kalau dia sekarang dah boleh check genetik, dia tengok anak ni anak siapa lah. Tapi takut bercampur, ni anak siapa ni, belum cukup iddah, dia dah kahwin baru, dapat anak, jadi dia tak tahu ni anak siapa contohnya. Ketiga, iddah bagi yang sudah tu sehingga 3 bulan. 3 bulan, makanya dia dah suami dah meninggal dunia. Kalau lah macam tu nak kahwin lagi lah, nak kahwin lagi. Orang tua kahwin lagi, dia bukan pasal nafsu, dia nak ada orang bersama. Tetapi jaranglah berlaku kepada orang ibu-ibu, selalu berlaku kepada kaum bapa. Kaum bapa ni memang manja, dia nak ada orang belai dia. Tapi tak salah. Kenapa? Nikah tu haruslah, harus. Dia belum jadi wajib. Wajib bagi orang yang kalau tak menikah, dia akan melakukan maksiat. Dia jadi wajib. Dia jadi haram apabila dia tak ada kemampuan. Dia jadi harus bila dia ada kemampuan, dan dia ada kebolehan lah, maknanya dia boleh nikah. Dia boleh jadi haram kerana apa? Dia tak mampu untuk memberi nafkah batin kepada isteri dia, itu menjadi haram. Dia kena pergi berubat dulu. Seterusnya, iddah bagi kematian suami. Orang yang meninggal dunia ini, di antara dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah pada isteri itu menanggungkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu. Membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu berbuat. Dan sabda Rasulullah SAW, tidaklah boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung atas kematian melebihi 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Makanya ini adalah
sumber-sumber Al-Quran dan hadis yang mengatakan tentang iddah. Okey.